Kita sambung sedikit baca beberapa hadis Nabi SAW sebelum masuk waktu solat fardu Jumaat, menyambung bacaan kitab Adabul Mufrad. Bab yang ke-37, Babu Silatizir Rahim Al-Musyriki Wal Hadiyah. Bab pada menyatakan hubungan kekeluargaan dengan orang musyrik dan pemberian hadiah kepadanya. Ini biasanya sahabat-sahabat kita yang mu'alaf, yang mereka masuk Islam, yang masih ada lagi ahli keluarga mereka yang belum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma syaa Allah la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. Al khairu kulluhu bi yadillah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada hari ini, pada tengah hari ini, hari yang mulia, hari yang berbahagia di bulan yang mulia, bulan Ramadan Al-Mubarak, Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kita bahagian daripada kebaikan hari ini dan ditutupkan bagi kita keburukan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberikan rahmatnya kepada kita, dikekalkan hidayah, petunjuk iman bagi kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pun berlalu separuh masa yang pertama daripada bulan Ramadan dan menuju kepada separuh masa yang kedua daripada bulan Ramadan. Tidaklah ada amal yang lebih besar pada bulan ini, tidaklah ada ganjaran yang lebih besar di bulan ini yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada para hamba-Nya, melainkan Lailatul Qadar. Maka sudah hampir kita kepada penghujung bulan yang mulia, bulan Ramadan ini, separuh masa yang kedua. Sayugianya lah kita mengambil perhatian akan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, hadiah daripada Allah Taala yang nak dikurniakan kepada kita, yang patut kita rebut. Lailatul Qadar disebut oleh kebanyakan ulama berlaku pada 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan dan pada malam-malam yang ganjil. Dan pelbagai ulama dengan pengalaman kerohanian masing-masing. Tanda-tanda Lailatul Qadar yang disebut ada pada diri, ada pada alam sekeliling dan sebagainya. Paling kurang kata para ulama, pada malam itu nasyat diri kita ataupun semangat kita beribadah pada malam itu adalah lebih daripada malam-malam yang lain. Itu tanda yang ada pada diri kita. Maka harus diperhatikan untuk kita merebut ganjaran lebih daripada 1000 bulan yang nak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mempergiatkan amal pada malam tersebut. Malam-malam yang lain jangan dilupakan. Itu antara rahsia Allah Ta'ala merahsiakan kepada kita malam tersebut, kedudukannya secara tepat, supaya kita sentiasa bersemangat untuk nak buat ibadah setiap hari, tidak memilih-milih. Akan tetapi sebagaimana peperiksaan, kalau diberikan soalan spot, maka kita akan meletakkan usaha kita lebih pada tempat-tempat yang diletakkan soalan spot tersebut. Begitu pengalaman kerohanian para ulama berbeza-beza tentang bilakah berlakunya malam Lailatul Qadar. Ada yang kata malam 21, 23, 25, 27, 29. Akan tetapi sebahagian para ulama mengongsikan tajribah mereka, pengalaman kerohanian mereka, yang kebanyakan daripada mereka mengatakan bahawa mereka telah mencubanya berpuluh tahun dan tidak pernah terlepas 1 tahun pun daripada mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara kiraan tersebut. Maka bagaimanakah caranya untuk kita mengetahuinya? Walaupun hakikat sebenar sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi para ulama mereka cuba, mereka eksperimen, mereka rasakan sendiri dan mereka mengongsikannya. Untuk cara pengiraannya adalah seperti mana
kaedah yang diguna pakai oleh para alim ulama mengikut kepada awal Ramadan. Jadi kita start puasa hari Selasa. Selasa ke Selasa 8 hari. Kemudian Rabu Khamis 9-10. Kemudian Jumaat ke Jumaat 8 hari. Kemudian Sabtu Ahad 9-10. Maka sudah 20 hari. Maka hari Isnin jatuh pada 21 Ramadan. Begitu juga seterusnya Selasa 22 Ramadan dan berikutnya. Bagaimana kita nak tengok dalam 10 hari yang terakhir ni yang mana jatuhnya? Maka para ulama memberikan keutamaan 3 syarat. Yang pertama, syarat dia malam ganjil. Makna dia jatuh sama ada 21, 23, 25, 27 atau 29. Yang kedua, tengok malam ganjil yang jatuh pada malam Jumaat. Dan yang ketiga, kalau tak ada, tengok malam ganjil yang jatuh pada malam Isnin. Jadi ada 3 lah. Tapi keutamaan yang pertama adalah malam ganjil yang jatuh pada malam Jumaat. Baik. Jadi untuk tahun ni kita start tadi hari Selasa. Jadi 21 Ramadan jatuh Isnin. Sudah ada cukup syarat. 21 dan malam Isnin. Tapi kita nak utamakan yang malam Jumaat. 22 hari Selasa. 23 hari Rabu. 24 hari Khamis. 25 hari Jumaat. Jadi mengikut pengalaman para alim ulama yang mereka telah mencubanya, saban tahun tidak pernah terlepas dengan cara pengiraan seperti ini. Pada tahun ini dia akan jatuh pada malam 25 malam Jumaat, 7 hari bulan Mei. Jadi pada waktu itu kita letakkan lebih amal ibadah kita ataupun usaha kita. Kalau kita berinfak, malam tu infak lebih sikit. Kalau kita solat, malam tu solat lebih sikit. Ya, kalau kita buat sesuatu supaya apa? Kerana sebagai satu ikhtiar kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar sebagaimana yang disebut oleh para alim ulama. Dan kita boleh tengok jugalah tanda-tanda lain sebagaimana yang disebut, nasyat kita pada malam itu, bagaimana semangat kita untuk ibadah pada malam itu. Ala kulli hal, bukan jumlah ibadahnya yang diambil kira, tapi bagaimana kita membawa hati kita ketika mana beribadah kepada Allah, itu yang lebih utama. Maka malam itu kita ingat kembali akan dosa-dosa kita kepada Allah. Solat kita 2 rakaat dengan penuh khusyuk, dengan penuh tawaduk, berdoa kita kepada Allah akan segala hajat-hajat kita, mengingat kembali jasa-jasa kedua ibu bapa kita dan kita doakan keadaan mereka. Ingat kembali akan anak isteri kita yang kita pimpin dengan penuh kecuaian, mohon ampun kepada Allah dan mohon taufik untuk anak isteri kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam kekurangan kita dalam mendidik mereka, dalam beragama ataupun dalam cuai kita banyak dalam menunaikan nafkah-nafkah. Mungkin ada harta-harta kita yang kita bawa balik rumah yang kita pun tak yakin dengan kehalalannya, syubhahnya, keharamannya dan sebagainya. Kita suap mulut anak kita dengan isteri kita dengan perkara yang kita pun tak pasti. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Kata para ulama, istiqamah itu khair min alfi karamah. Walaupun kita mendapatkan Lailatul Qadar, tapi sebenarnya yang lebih baik daripada adalah istiqamah. Dalam mungkin saja kita hanya mendapatkan untuk kita laksanakan 2 rakaat tahajud pada malam tersebut. Tetapi 2 rakaat yang bernilai tinggi adalah 2 rakaat yang betul-betul dilaksanakan liwajhillah, untuk semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala didirikan dengan hati yang penuh khusyuk dan tawaduk. Dan kata para ulama, aqallu qiyamil lail, sekurang-kurang qiyamul lail untuk kita dapatkan Lailatul Qadar adalah kita istiqamah pada setiap malam-malam hari pada bulan Ramadan dengan kita solat Isyak berjemaah dan subuh berjemaah. Itu aqallul qiyam, sekurang-kurang qiyamul lail. Malam tidur je tak ada apa. Semayang Isyak berjemaah, tarawih pun tidak. Semayang Isyak berjemaah, semayang subuh berjemaah. Itu sekurang-kurang qiyamul lail. Kenapa? Kerana sabda Nabi SAW, man sallal
isya fi jamaah faka'annama shallal laila nisfah wa man shalla subha fi jamaah faka'annama shallal laila kullah. Siapa yang sembahyang isyak berjamaah, dia jaga sembahyang isyak berjamaah, dia dapat pahala seolah-olah dia solat separuh malam. Dan barang siapa yang jaga solat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seolah-olah dia qiyamul lail kullah, sepanjang malam. Jadi ini disebut oleh para ulama sekurang-kurang qiyamul lail. Kerana apa? Kerana malam solat isyak adalah pembuka malam dan solat subuh adalah penutup malam. Kata para ulama, sesuatu yang dijaga awal dan akhirnya, yang tengah-tengahnya juga akan dapat. Jadi kita jaga solat isyak jemaah, kita jaga solat subuh jemaah, maka yang tengah-tengah tu walaupun tak solat, diberi pahala solat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidur saja waktu malam pun Allah Taala bagi pahala qiyamul lail. Kalau memang kita bangkit qiyamul lail, tentu lebih lagi. Maka yang lain itu hanya tambahan, tatawwu', sunnah. Solat tarawih yang kita kerjakan, baik 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 20 rakaat, 36 rakaat sebagaimana mazhab Maliki, berapa pun 100 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh ahli Yaman. Orang Yaman buat 100, 20 di 5 masjid, disusun 8.30 satu masjid, habis setengah jam, pukul 9 satu masjid lagi, 5 masjid dia solat pada satu malam, 100 rakaat tarawih dia, Masya Allah. Walau berapa pun rakaat yang kita kerjakan, itu adalah bahagian tambahan, bonus daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita nak, kita buat lebih. Allah Taala nak anugerahkan banyak pahala-pahala dan ganjaran-ganjaran, maka apabila kita nak, kita buat lebih. Mudah-mudahan kita dikurniakan Lailatul Qadar. Kata para ulama, kalau konsisten tiap-tiap malam jaga isyak dan subuh berjemaah, bulan lain mungkin susah sikit, tapi bulan ni saya rasa kalau subuh berjemaah tu sangatlah tak banyak alasan yang kita boleh bagi. Sebab kita bersahur, kita sahur, tunggu sekejap, 10 minit, 15 minit, dah boleh pergi awal, boleh buat tahiyatul masjid lagi, boleh baca Quran sedikit, bawa duit dalam poket, bersedekah kita, infak. Banyak sangatlah amal ibadah yang kita boleh buat dalam satu waktu. Boleh baca doa-doa, tunggu antara azan dan iqamat, boleh jawab azan satu persatu, lepas jawab azan boleh baca doa lepas azan, yang mana Nabi SAW sebutkan dia, siapa yang baca, mintakan untukku wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajabat lahu syafaati, wajib dia dapat syafaat aku di hari kiamat. Banyak amalan kita boleh buat. Duduk, habiskan zikir, habiskan bacaan Quran, tadarus, zikrullah, nak baca Qul huwallahu ahad, yang itu saja hafal, baca 1000 kali, nak berhabis sepanjang bulan Ramadan ni boleh, tak ada masalah. Nak habiskan tahlil 70,000 kali, la ilaha illallah, supaya dapat atiqah kubra. Itu salah satu amalan membeli jiwa kita daripada api neraka. 70,000 la ilaha illallah memberi satu jiwa, membebaskan satu jiwa daripada api neraka Allah Ta'ala. Bila nak buat? Waktu bulan Ramadan. Banyak masa kita, kan? Bangkit sahur, boleh tahajud 2 rakaat sebelum sahur. Sangat banyak amalan-amalan yang kita boleh laksanakan. Jadi tujuan dirahsiakan tadi supaya kita bersemangat tiap-tiap malam, kan? Kata ulama, dapat jaga yang tadi tu, maknanya kita takkan terlepas insya-Allah daripada Lailatul Qadar. Jaga subuh, jaga isyak, kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sedikit baca beberapa hadis Nabi SAW sebelum masuk waktu solat fardu Jumaat, menyambung bacaan kitab Adabul Mufrad. Bab yang ke-37, babu silatidzir rahim al-musyriki wal hadiyah. Bab pada menyatakan hubungan kekeluargaan dengan orang musyrik dan pemberian hadiah kepadanya. Ini biasanya sahabat-sahabat kita yang mu'alaf, yang mereka masuk Islam, yang masih ada lagi ahli keluarga mereka yang belum Islam. Wa bihi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdatu an Ubaidillah an Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma ra'a Umar hullatan siyara
faqala ya Rasulullah law ishtaraita hadhihi falabistaha yaumal jum'ah walil wufudi idza atauka faqala ya Umar innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lah thumma uhdiya lin nabi sallallahu alaihi wasallam minha hulal fa ahda ila Umar minha hullah faja'a Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ba'athta ilayya hadhihi wa qad sami'tuka qulta fiha ma qulta qala inni lam uhdiha laka litalbasaha innama ahdaituha ilayka litabi'aha aw litaksuha fa ahdaha Umar li akhin lahu min ummihi musyrikin. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah melihat sehelai kain yang bercampur dengan sutera. Lalu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, belilah kain ini. Pakailah dia pada hari Jumaat dan juga ketika datangnya utusan-utusan ataupun delegasi." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, orang yang memakai ini adalah orang yang tidak mendapat bahagian syurga di akhirat nanti." Baik, ada lagi hadisnya di bawah itu. Daripada hadis ini yang pertamanya, orang lelaki tak boleh pakai kain sutera. Jadi ketika mana dipesan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu tu Sayyidina Umar masih belum tahulah ya, untuk hukum lelaki memakai sutera. Jadi bila nampak kain sutera, Sayyidina Umar cadang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, beli ni, cantik kain ni. Pakailah hari Jumaat dan pakailah pada waktu kamu berhadapan dengan delegasi." Jadi kata para ulama, dua keadaan kita berhias. Yang pertama, bila jumpa orang, ada delegasi, kita jumpa orang, maka kita berhias lah, pakai elok-elok sikit lah. Tak adalah pakai baju pagoda roti kirai kan, sarung lah. Kalau orang dulu pun, orang kampung pun pakai baju pagoda pun, datang orang letak tuala dia di atas badan ataupun ambil kain serban. Kalau dulu kan, ada juga perkara yang kita sarung berhias sebab nak jumpa orang. Yang kedua, kata Sayyidina Umar, pakailah kain ni, kain sutera cantik ni pada hari Jumaat. Membuktikan kepada kita hari untuk kita berhias adalah hari Jumaat. Kenapa? Kerana ada saat seperti ini, iaitu perhimpunan umat Islam solat Jumaat. Dan sebaik-baik pakaian untuk kita pakai pada hari Jumaat adalah sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran, "Khuzu zinatakum inda kulli masjid." Ambillah perhiasan kamu yang paling baik ketika mana kamu hadir ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Maka kata para ulama, kalau kita ada baju yang paling mahal, pakai waktu sembahyang Jumaat. Kalau kita ada minyak wangi banyak jenis, yang mahal ada, yang sederhana ada, yang Maidin punya besar botol kicap RM10, yang biasa kita pakai, yang time pergi sembahyang Jumaat, pakai yang paling mahal sekali, sebotol 10 mil harga RM3,000. Yelah, tak mampulah nak beli yang banyak itu. Mungkin adalah yang mahal sikit kan, yang sebotol 50, beza dengan yang sebotol RM5 atau RM10 yang kita pakai. Pakai yang paling baik yang kita ada untuk hadir solat Jumaat. Warnanya macam mana pula? Warnanya sebenarnya putih. Dalam hadis Nabi disebut, inna khaira thiyabikumul abyad. Pakaian paling bagus bagi kamu sebenarnya adalah warna putih. Sebab kita cepat dapat detect kotor dia, maka cepat kita basuh dan cepat kita sedar akan kotor dia. Kan? Jadi dia bersih tu bersih murni. Wa kaffinu fiha mautakum, kata Nabi. Mayat-mayat jenazah-jenazah kalian dibalut juga dengan warna itu, mengingatkan kita kepada kematian, bahawa umur kita ni tak lama. Jangan kita sangka sahabat-sahabat kita yang pergi mendahului kita masa kita lambat lagi. Jangan kita pernah rasa selamat yang kita akan dapat melihat hari esok dengan confirm. Tak ada orang yang dapat tahu perkara sedemikian. Maka putih mengingatkan kita kepada kain kafan yang mungkin sekarang sedang ditenun nama kita di atasnya, yang kita tak tahu bila akan sampai kepada kita tempohnya. Maka hari Jumaat elok pakai putih. Hari raya elok pakai baru. Itu sunnah. Sunnah memakai pakaian baru pada hari raya. Itu orang tanya, rentas negeri tak boleh ni, tak boleh kampung,
Beli baju raya buat apa, tak payahlah. Kan nak pakai baju baru buat apa, tak boleh nak rentas negeri, duduk dalam rumah aje. Jawapannya, kita buat bukan sebab boleh merentas negeri, tapi kita buat memakai pakaian baru di hari Aidilfitri kerana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pakai hatta sunnahnya dipakai di dalam rumah, kata para ulama. Sunnah pakai pakaian baru, dia tak pergi sembahyang raya. Sunnah pakai baju baru dalam rumah pada hari raya Aidilfitri kerana menyambut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada baju baru macam mana? Kata ulama, pakai baju yang baru dibasuh. Maknanya pagi raya tu kita pakai yang tahun lepas punya aja, jimat, kan. Basuhlah dulu. Pagi tu pakailah baju yang baru dibasuh. Itu adalah bahagian yang terbaik yang kita boleh untuk sunnah, terutamanya sunnah hari Jumaat. Jadi kalau boleh disusun pakaian khas kita untuk hadir solat. Bawalah siap-siap dalam kereta boleh. Kalau daripada ofis, eloklah kalau ada yang terbaik daripada pakaian kita. Semua tu pahala lebih semua tu. Ada sedikit usaha kita bawa baju yang cantik, yang terbaik yang kita ada, pakai untuk solat Jumaat. Ya. Baik. Jadi Saidina Umar cadang ke Rasulullah, belilah kain ni, pakai hari Jumaat dan bila jumpa utusan delegasi. Rasulullah SAW bersabda, wahai Umar, orang yang pakai kain sutera ni, orang lelaki yang pakai ni, nanti di hari akhirat tak ada bahagian di syurga. Maksudnya dosa. Orang lelaki tak boleh pakai sutera, dosa. Ya. Jadi bukan Nabi larang pakai cantik untuk sambut tetamu, tapi yang dimasalahkan adalah pada material pakaian itu menurut kepada perintah Allah. Jadi hidup kita ni ada syariat Allah Ta'ala, ada awamir, ada nawahi, ada benda yang Allah suruh, ada benda yang Allah larang, termasuk dalam setiap ceruk kehidupan kita, bukan ibadah saja. Kan makanan pun ada yang Allah suruh, yang Allah benarkan, yang Allah larang. Minuman pun ada yang Allah bagi, Allah tak bagi. Pakaian pun ada yang Allah bagi, Allah tak bagi. Ya, pada kehidupan kita, binatang-binatang yang boleh kita bela, yang boleh kita sentuh, yang tak boleh kita sentuh, ada syariat Allah Ta'ala untuk kita ikut. Maka yang dilarang bukan pakai cantik, tapi yang dilarang adalah pada materialnya. Dan Nabi pun tak kata kan, tak payahlah kain-kain cantik-cantik macam ni, jumpa delegasi, jumpa orang buat apa, selekeh pun tak apa. Kan, kita yang penting hati baik, dekat luar ni selekeh pun tak apa. Tak, Nabi tak cakap macam tu pun. Tetap juga disunnahkan berhias. Kan. Kemudian Rasulullah SAW dihadiahkan sejumlah kain. Ini tadi satu scene lah, ini scene yang lain pula, pada waktu yang lain pula. Pada waktu yang lain, ada satu ketika Rasulullah SAW dihadiahkan sejumlah kain. Lalu baginda menghadiahkan kepada Umar radhiyallahu anhu sehelai kain. Bila Nabi dapat hadiah banyak, Nabi pun hadiahkan kepada Saidina Umar. Maka di sini kata para ulama, hadiah kepada kita sudah menjadi milik mutlak kita. Maka ikut orang yang dapat itulah dia nak buat apa. Kan, bila sesuatu hadiah sudah diberikan, maka dia hadiah tadi tu jadi milik orang yang diberi. Dia nak buat apa ikut suka dia. Kita tak boleh berkecil hati. Kan, selalunya kita bagi kat dia, tiba-tiba dia ambil, dia bagi orang lain. Kita kata, saya bagi kat awak. Kenapa awak bagi dekat dia? Yalah, sebab awak bagi pada saya kan sudah jadi milik saya. Bila sudah jadi milik saya, maka saya hadiahkan pada orang lain, itu atas kapasiti menghadiahkan milik saya. Kan begitu. Jadi orang yang beri hadiah, jika hadiahnya dihadiahkan kepada orang lain, jangan kecil hati. Bahkan dia boleh merebak kegembiraan dia. Kan begitu. Saya bagi hadiah dekat seseorang. Orang tu gembira kerana dapat hadiah daripada saya. Tiba-tiba orang tadi bagi hadiah yang dibagi tadi tu pada orang lain. Jadi gembiranya kan merebak. Orang lain pula yang gembira dengan hadiah daripada dia tadi. Kenapa kita rasa kecil hati? Sebab kita rasa ada lagi pemilikan pada apa yang kita bagi. Kan, kita rasa itu milik kita. Kenapa engkau bagi hadiah yang aku bagi itu pada dia? Kenapa macam tu? Kan pahalanya sudah kita dapat ketika mana kita menghadiahkan sesuatu kepada seseorang.
mahabbah kasih sayangnya sudah ada di situ. Maka menggembirakan orang yang kita kasihi kan itu yang terbaik. Kalau kita bagi hadiah pada dia, kita niat untuk gembirakan dia. Sekarang ni dia gembira apabila dia dapat kongsi hadiah tu dengan orang lain. Maka kan 2 kali gembira. Dia dapat hadiah daripada kita gembira, dia bagi pada orang lain pun dia gembira. Maka double gembira dia. Jadi Nabi dapat hadiah kain, Nabi hadiahkan kepada Umar. Lalu datang Umar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau berkata, "Ya Rasulullah, engkau kirimkan kepada aku kain ini. Sedangkan aku telah mendengar darimu engkau berkata sebagaimana yang telah engkau katakan." Dia teringat baliklah. Ni kain yang dihadiah dia Rasulullah tu kain sutera. Hari tu kan cakap orang yang pakai ni kan tak ada tempat di akhirat. Maknanya dosa dia pakai kain sutera ni dah hadiah kat aku pula. Dia ditanya balik, confirmkan balik pada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya aku menghadiahkannya untuk aku bukan menghadiahkannya untuk engkau pakai." Hadiah kan tak semestinya untuk engkau pakai. Kan sudah jadi milik kamu. Sesungguhnya aku hadiahkan kepadamu sama ada untuk engkau menjualnya atau memakaikannya kepada orang lain. Jadi bila dah jadi milik kita, kan boleh jual. Jual lah pada orang yang boleh pakai. Jadi kata ulama, kalau sesuatu hak milik ataupun sesuatu yang ada pada kita tu, sama ada kita mungkin keadaan kita tak guna kan. Hadiah orang ni macam-macam. Sebenarnya hadiah yang terbaik adalah hadiah yang kita perlu kan. Itu yang paling baik lah. Kadang-kadang hadiah ni ada orang yang bagi tapi kita pun tak adalah berhajat kepada hadiah tu. Tapi kalau hadiah yang orang bagi pada kita tu adalah memang kita berhajat kepadanya, itu hadiah paling terbaik. Kan? Orang tak ada kenderaan, 30 tahun naik motor cabuk, tiba-tiba orang hadiah dia kereta kancil. Kan? Maknanya tu hadiah paling, ya Allah, aku selama ni naik motor dapat kereta sebiji. Itu hadiah, memang keperluan dia. Orang tak ada pakaian ataupun pakaian, hadiah yang dapat pada dia adalah pakaian. Sebab tu kita ketika mana menghadiahkan ataupun memberikan sesuatu, kalau boleh beri dalam keadaan yang terbaik. Maksud terbaik itu adalah keperluan. Kadang-kadang ada sebahagian daripada kita nak memberi, kan, nak memberi, tapi beri sesuatu yang tak diperlukan ataupun kurang diperlukan, maka pahalanya pun kurang. Kalau kita beri sesuatu yang memang sangat diperlukan oleh orang, maka pahalanya Masya Allah. Kita banyak nak buat amal ni bulan-bulan Ramadan ni, duk cari tahfiz, cari rumah anak yatim, cari rumah orang tua. Yang paling elok, tanya keperluan mereka. Dalam memberi jangan ikut hawa nafsu kita. Kadang-kadang ada orang dia nak bagi tapi ikut hawa nafsu dia. Saya nak bagi duit ke masjid ni, tapi saya nak buat tandas. Pihak masjid kata tandas kita cukup dah. Yang kita tak cukup lagi ni ada bumbung bocor. Kan saya bumbung ni tak berapa lah, tak berapa berkenan dekat bumbung. Jadi saya tak nak bagilah. Kalau nak buat tandas saya okey, tapi buat bumbung saya tak nak. Jadi dia susah kan. Pergi ke tahfiz, saya nak bagi Quran ni, dia pun tunjuk rak. Kami ada 324 naskah Quran. Bila ditanya apa keperluan kami adalah lauk makanan harian. Contoh, daging tak ada, kami setahun dapat 2 kali je makan daging. Daging, nak beli daging tak ada. Okey, nanti saya hantar daging. Ataupun saya bagi duit buat beli daging. Jadi seronok mereka dapat ikut keperluan. Kan? Jadi orang kadang-kadang dia bagi nak ikut dia. Yang terbaiknya adalah bagi atas keperluan. Jadi kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bagi kamu ni bukan untuk kamu pakai, sebab kamu tak boleh pakai kain sutera. Kamu nak jual boleh dapat duit, kan dapat manfaat. Kan hadiah, orang menang cabutan bertuah. Dianya hidup biasa-biasa aja, tiba-tiba dapat menang Mercedes S-Class 700,000 harga. Dapat, dia kata ni kalau aku bela pun tukar minyak hitam dia sekali tukar 3,000. Pening kepala juga, gaji aku 900 je.
Dia jual S-Class tu 500,000, dapat cash. Kan? Orang yang dah bagi cabut tadi boleh marah. Aku dah bagi, kenapa kau jual? Pakailah. Kalau aku pakai, aku boleh tampung skru tayar dia je. Kan? Jadi dia jual. Beli MyV cash biji 50,000, baki simpan dalam bank, guna untuk harian. Itu manfaat untuk dia. Kan? Jadi itu hadiah. Ataupun kau boleh pakaikan kepada orang lain. Orang lain yang boleh pakailah. Dapat kain sutera. Isteri kan boleh pakai. Orang perempuan kan boleh pakai sutera. Jadi hadiahkanlah dekat siapa-siapa yang boleh pakai. Maka Umar radhiyallahu anhu menghadiahkan kain itu kepada saudaranya yang masih lagi musyrik. Jadi saudara seibu lah. Ada adik-beradik Sayyidina Umar yang masih belum Islam, dihadiahkan. Ini pun bahagian daripada hadiah ni membentuk mahabbah. Membentuk mahabbah. Kata Nabi SAW, tahadau tahabbu. Ya, saling bertukar hadiahlah kalian, maka kalian akan mendapatkan kasih sayang. Jadi adik-beradik tadi tidak dihalang hubungannya dengan agama. Tidak dihalang hubungannya dengan agama. Dia masih lagi boleh jumpa adik-beradik. Kita dah baca hadis-hadis sebelum ni. Sayyidatina Asma contohnya, mak dia datang. Waktu tu mak dia belum Islam lagi, mak nak jumpa anak. Sayyidatina Asma tanya pada Nabi SAW, macam mana boleh ke nak layan mak ni, mak nak jumpa, rindu ke anak. Nabi kata, pergilah. Memang sepatutnya kamu layan dia. A'tiha. Kan? Kalau dia minta bagi, maknanya dia perlukan duit. Kamu sebagai anak, support mak. Tapi dia kan musyrikah lagi, belum Islam lagi. Agama tidak melarang hubungan kekeluargaan tidak diputuskan disebabkan oleh agama. Maka bagi hadiah. Dan bagi hadiah ni juga melembutkan hati, melembutkan hati orang yang menerima. Jadi Sayyidina Umar harapan dia bagi hadiah dekat adik-beradik yang masih belum Islam, biar dia nampak kecantikan Islam. Kan, kamu bukan dah Islam ke? Kenapa bagi aku hadiah? Kenapa pula aku tak boleh bagi hadiah kepada kamu? Kamu kan adik aku, kamu kan abang aku. Jadi agama aku tidak melarang perhubungan antara keluarga. Kan? Baik. Hadis yang ke-38. Bab ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Bab pada menyatakan belajarlah daripada nasab kalian barang yang dapat menghubungkan dengannya akan kekeluargaan. Wa bihi ilahi qala hadatsana Amr bin Khalid qala hadatsana Attab bin Bashir an Ishaq bin Rashid an Az-Zuhri qala hadatsani Muhammad bin Jubair bin Mut'im anna Jubair bin Mut'im akhbarahu annahu sami'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu 'ala al-mimbar ta'allamu ansabakum thumma silu arhamakum wallahi innahu la yakunu baina ar-rajuli wa baina akhihi shay' walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim la auza'ahu dhalika an intihakihi. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Jubair bin Mut'im bahawasanya Jubair bin Mut'im telah mengkhabarkan bahawasanya dia telah mendengar Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu telah berkhutbah ataupun berkata di atas mimbar, pelajarilah kalian akan nasab-nasab kalian, kemudian sambunglah kalian akan kekeluargaan kalian. Jadi kenalilah kekeluargaan kita, kenal belah ayah, belah mak, belah datuk, belah nenek supaya kita dapat tahu nasab kita bersambung ke mana. Lepas daripada itu, sambunglah kalian akan kekeluargaan kalian. Bila dah tahu, sambunglah hubungan kekeluargaan tu, silaturahim. Jaga silaturahim. Kita di sini biasa kan, kalau time raya kita nak sangat balik. Sebab apa? Untuk menyambung silaturahim. Tapi malangnya bila balik raya pula bukan itu yang berlaku, bergaduh pula. Kan, jumpa adik-beradik bukan silaturahim yang disambung, masing-masing menunjuk kekayaan masing-masing, masing-masing sombong masing-masing, buat hal nafsi-nafsi. Anak beranak tak dikenalkan satu sama lain, tidur dalam bilik saja, tak keluar daripada bilik, tak jumpa sepupu sepapat. Kalau jumpa pun masing-masing dengan handphone masing-masing. Jadi di mana akhirnya kekeluargaan hubungan tu nak dibawa ke mana? Walhal sebenarnya yang sepatutnya menyatukan kita itu adalah hubungan kekeluargaan. Demi Allah, kata Sayyidina Umar, boleh saja terjadi sesuatu di antara seseorang dengan saudaranya
Dan kalau sekiranya orang yang terjadi sesuatu dan saudaranya itu tahu keutamaan pahala orang yang berada dalam hubungan keluarga, dia akan mencegah daripada membinasakannya. Jadi kita dengan saudara mara ni, kalau kita kenal, banyak mudah dia. Boleh jadi saja berlaku sesuatu. Kalau contoh mudah dia apa? Aksiden lah kot. Boleh jadi saja kita tengah-tengah jalan aksiden. Tengok-tengok keluar kereta, sepupu kita belah mak. Bila sepupu ni dah keluarga rapat pula, cerita dia tak macam langgar orang lain lah. Kan? Kita cerita nantilah. Kan, tengoklah nanti kedai mana apa semua, tak pun lebih kurang lah. Kau repair kereta kau, aku repair kereta aku je lah. Ceritanya sebab apa? Sebab saudara. Sebab dia tahu hubungan kekeluargaan itu lebih besar untuk dijaga dan besar pahalanya kalau masing-masing faham. Tapi kalau kita sekarang, yang saudara lah claim dulu pula. Kalau orang lain dia buat senang kira, yang saudara pula jadi disusahkan. Jangan macam tu. Sebab Quran pun sebutkan, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Bagi hak-hak kerabat. Kalau nak memberi, nak mudahkan orang, nak buat apa-apa, yang pertama keluarga dulu. Wa ati dzal qurba haqqahu, hak keluarga first. Wal miskin, baru cerita orang miskin. Yang kedua, barulah cerita musafir. Yang ketiga dan berikutnya. Jadi inilah kita katakan, bila kenal saudara mara ni, di mana-mana kita akan dapat manfaat ataupun ganjaran yang lebih baiklah. Dan untuk penghayatan kita pada bulan mulia, bulan Ramadan yang diberkati Allah ini, sepatutnya kita menghayati hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, celakalah orang yang keluar daripada Ramadan tetapi tidak mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain pula disebut, Allah Taala tidak mengampuni akan dosa hamba-hamba yang memutuskan silaturahim di dalam bulan Ramadan, walaupun banyak amal ibadahnya. Jadi jangan kita kejar sembahyang tarawih saja, silaturahimnya pun dijaga juga. Jangan bergaduh-bergaduh sana sini, adik-beradik sama-sama ahli qaryah, jangan bergaduh-gaduh. Ini bulan Ramadan ni bulan yang mencabar. Bulan walaupun setan diikat, tapi hawa nafsu kita hasil bisikan-bisikan syaitan sebelah bulan tu boleh jadi membuak-buak. Time bulan puasa ni lah nak cari gaduh, time bulan puasa ni lah duk sebar aib orang, time bulan puasa ni lah nak cari salah orang supaya diungkit-ungkit, supaya dikata-kata dia orang. Jangan kita jangan terikut-ikut dengan kehendak nafsu dan juga syaitan. Biarkan kalau orang lain jadi macam tu, biarkan saja. Kita mohon ampun banyak-banyak pada Allah, minta Ramadan kita selamat. Itu je. Kan? Wa tasallamhu minna, Allahumma sallimna li Ramadan, kan doa tu, doa salafun salih. Ya Allah, selamatkan kami bagi Ramadan. Salimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana, dan selamatkan juga Ramadan tu bagi kami. Apa yang ada dalam Ramadan tu, maknanya biar selamat dapat ke kita juga. Wa tasallamu minna mutaqabbala, dan biarlah kami serahkan amalan-amalan kami ni kepada kamu ya Allah. Yang kami lakukan di bulan Ramadan ni mutaqabbala, dalam keadaan diterima semuanya dengan qabul di sisi Allah. Banyak sedikit tak kira, yang kiranya adalah diterima di sisi Allah. Allahumma ja'alna minal su'ada'il maqbulin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang berbahagia. Siapa orang berbahagia? Yang diterima amalnya. Wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Ya Allah, jangan kau jadikan kami orang-orang yang celaka. Siapa orang yang celaka? Al-mardudin, orang yang ditolak oleh Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.